Seterusnya, kita teruskan bengkel kita pada hari ini dengan menjemput Encik Muhammad Syamirul, selaku JU GCFE Champion untuk membentangkan berkaitan mail management, Google Chat dan Google Classroom. Untuk itu dipersilakan. Jadi yang pertama sekali saya akan teruskan dengan tajuk pertama saya iaitu mail management. Jadi saya akan share screen saya, boleh tengok semua. Okey, cikgu boleh nampak kan? Suara saya jelas kan? Jelas cikgu, jelas. Okey, jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu mail management. So sedikit sebanyak saya akan jelaskan sedikitlah apa feature-feature yang ada dekat sini. So cikgu boleh biasakan gunakan, cikgu boleh sampaikan kepada guru-guru yang lain. Okay, so kita akan, macam biasa kita akan masuk kita punya Gmail. So cikgu boleh login, tak perlulah saya tunjuk cara untuk login kan. And then yang pertama sekali cara kita untuk compose ataupun send email pun tak perlu saya terangkan lagi sebab cikgu memang dah biasa bagaimana kita nak compose email. Okay, saya cuma ingin menerangkan tentang perkara add-on yang ada dekat di paparan Gmail ni. Okay, kalau cikgu tengok di sebelah kanan sekali, cikgu akan nampak kita ada link untuk kalender. So cikgu boleh check dulu kalender cikgu, cikgu boleh set kalender cikgu dekat sini. Okay, kalau cikgu nak buka yang besar, cikgu terus boleh buka dekat new tab, nanti dia akan terus buka lah. Okay, so seterusnya kita ada juga keep kat sini. So kat sini cikgu boleh buat note lah. So kalau lepas ni cikgu buka Gmail, cikgu boleh check terus note apa yang cikgu ada buat note sebelum ni. So reminder untuk cikgu ke. Okay, kemudian kita ada task. Task ni pun sama juga. Cikgu boleh, macam contoh hari ni saya letak onboarding klinik ni. So dia boleh jadi reminder jugalah. Bila dah siap tu cikgu boleh mark completed. So dia akan terus hilang daripada task cikgu. Okay, kemudian kita ada contact juga. So dekat contact ni, okay, cikgu boleh masukkan contact semua kawan-kawan cikgu dalam email cikgu ni. So macam mana cikgu nak create, cikgu boleh create dan cikgu boleh letakkan. Ini kalau cikgu nak buat one by one lah. Tetapi kalau cikgu nak buat terus banyak, cikgu boleh terus import. Tapi cikgu kena standbykan satu file CSV. Cikgu senaraikan semua and then cikgu boleh import dan kita boleh terus add contact tu secara pukal lah dengan lebih banyak. Jadi lagi dekat sini cikgu boleh tambah lah kalau cikgu nak tambah apa-apa add-on yang boleh cikgu nak gunakan Zoom ke, cikgu boleh tengok dekat marketplace ni. Okay, jadi kita tengok dekat setting dia. Okay, dekat setting ni cikgu boleh adjust cikgu punya setting. Kalau cikgu rasa cikgu tak selesa dengan interface yang ada, cikgu boleh buat boleh tengok comfortable, compact. Kalau compact ni dia lebih banyak lah cikgu boleh nampak. And then cikgu boleh tengok theme. Okay, cikgu nak tukar ke boleh. Cikgu boleh pilih, macam saya pilih color biasa je. Kalau cikgu nak ikut cita rasa cikgu lah. Okay, inbox type ni kat sini cikgu boleh pilih lah mana cikgu nak paparkan dalam inbox ni. Kalau cikgu nak letak important first, nanti dia akan susun. Mana yang penting dia akan susun. So kalau cikgu nak letak yang unread first, boleh. Cikgu dia per email-email yang cikgu belum baca, dia akan susun dulu. So ikut kesesuaian cikgu. And then kita ada reading pane. So reading pane ni maksudnya automatik bila cikgu tekan je, dia akan ada keluar pane tu lah. Bagaimana email tu. Contohnya cikgu buka, dia akan tunjukkan dia punya paparan secara ni lah. Cikgu boleh tengok, boleh rujuk. Tapi kalau cikgu nak, cikgu boleh susun dekat bawah ataupun di sebelah kanan. Kalau tak nak, cikgu boleh tak no split lah. Okay, itu untuk interface dia. Kalau cikgu tengok dekat see all setting, dekat sini saya nak tunjukkan yang untuk offline. Okay, kalau enable offline cikgu, bila cikgu enable offline ni maksudnya email yang cikgu ada dapat dalam masa 30 hari, sini kita boleh set lah 30 hari ataupun 90 hari.
Jadi cikgu boleh access email ni yang 30 hari ke belakang bila cikgu offline. So make sure cikgu bookmark dululah Gmail ni. So nanti bila cikgu tak ada internet, cikgu boleh buka dan cikgu boleh refer lah dekat email-email yang cikgu dapat dalam masa 30 hari yang sebelumnya. Sebelum cikgu tak ada offline, sebelum offline tu lah. Okay, so cikgu boleh enable offline mail ni. Jadi dekat sini, dekat paparan dia kat cikgu boleh tengok, dekat sini pun kita boleh buat meeting, okay, new meeting, tapi dia boleh secara instant meeting lah. Cikgu boleh copy dan cikgu boleh sebarkan link ni kalau cikgu nak buat secara terus meeting. Tapi kalau cikgu nak buat schedule punya, cikgu terpaksa gunakan kalender lah. Gunakan kalender seperti yang cikgu VJ tunjukkan tadi. So dekat sini juga ada my meeting. So senarai meeting yang cikgu dah set dekat kalender cikgu. So cikgu boleh tengok apa meeting yang cikgu ada. Contohnya saya memang adalah kelas PDPR ni saya buat sepanjang tahun tapi kita dah tak ada. Okay. Itu sedikit sebanyaklah mengenai paparan ataupun pengurusan untuk Gmail kalau cikgu nak. Kat sini juga okay, cikgu boleh tengok automatic cikgu punya status. So cikgu boleh do not disturb, set as away. Okay, cikgu pun boleh buat status lah dekat sini. Okay, jadi itu saja kalau cikgu tengok inbox cikgu. Okay, kat inbox ni pun kita boleh susun mengikut label lah. Pulang pada cikgu, cikgu boleh create label. So bila cikgu masukkan label tu, cikgu boleh letak colour dia. Okay, macam ni cikgu nak tambah label school work ke ataupun personal ke, pulang pada cikgu lah. Untuk star ni nanti senang cikgu nak sort dia. Kalau ada star, cikgu dah set star. So bila cikgu tekan star tu dia akan ada kat atas lah. Senang. And then untuk label tu cikgu nanti senang cikgu nak search apa yang cikgu email tu berada di label apa. Contohnya cikgu saya letak label school. Okay. So bila saya search, automatic satu email yang saya baru buat satu email lah yang berada di bawah label school akan keluar. So senang cikgu nak buat search lah dekat email cikgu. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai email management. Jadi ada sebarang pertanyaan tak cikgu? Untuk mail management ni sebab apa saya rasa saya pun sendiri email ni saya buka je, jadi ada 100 email ni baru saya baca. Bila ada benda-benda penting baru saya akan buka Gmail ni. Tapi murid-murid pun kita kena maklumkan sebab apa, kebanyakan invitation ataupun link-link kebanyakan kita akan hantar melalui email. So lebih kurang untuk Gmail ni kalau kita buka lebih untuk official kita punya official activity lah. So cikgu ada apa-apa soalan mengenai email management? Tak ada ya? Sebab tak ada banyak sangat saya nak terangkan pasal mail management ni. Sebab apa cikgu pun dah sedia maklum dan cikgu pun tahulah macam mana nak menguruskan Gmail masing-masing. So kalau cikgu ada apa-apa sebarang kemusykilan, cikgu boleh rujuk dekat manual tu. So dekat situ dia ada cara nak buat label ke, nak buat folder ke, cikgu boleh refer teruslah. Okay? Dia ada soalan cikgu? Boleh saya teruskan? Okay, kita teruskan ya. Okay, tanpa buang saya teruskan pula kepada Google Chat. Okay, Google Chat dekat interface cikgu punya Gmail ni pun ada kat sini. Cikgu boleh tengok. Ataupun cikgu boleh buka terus kepada Google Chat lah. Okay, cuba contoh saya buka kat sini. Google Chat saya. Okay, so Google Chat ni adalah optional sebab apa saya pasti kebanyakan cikgu lebih prefer untuk gunakan platform yang lain. Okay, kita ada banyak lagi WhatsApp, kita ada Telegram sebab apa? Yang itu lebih mudah untuk cikgu saya rasa. Tapi sebab Google Chat ni berada dalam ekosistem Google Workplace ni, so saya akan terangkanlah sedikit dia punya kegunaan dia. Cikgu boleh lebih kurang je seperti Telegram tapi bagi saya
lebih mudah lah kalau cikgu gunakan platform-platform seperti Telegram dan juga WhatsApp tu. Okay, so dekat sini cikgu boleh tengok, saya pun tak ada buat apa-apa lagi dekat chat ni. So untuk start chat kita boleh buat group conversation. Kita letakkan, kita cuba masukkan nama, create a space dulu. Okay, contohnya kita buat test. Okay, so kita akan cuba masukkan nama. Contohnya saya masukkan nama sekejap ini saya punya sekejap Saya buka guna sekolah punya. Senang saya nak gunakan, nak invite saya sendirilah sebagai contoh. Okay, kalau dekat Google Chat ni cikgu buka. Okay, cikgu start the chat, kita create space. Okay, kita buat test ya. Okay, saya buatkan test. Okay, saya akan masukkan email saya lah sebagai contoh. Okay. Okay, so dekat sini the external user they are not allowed. Okay, dia tak dibenarkan. Jadi apa yang cikgu perlu buat adalah cikgu kena tick lah allow people outside your organisation. Kalau tidak cikgu hanya boleh buat space. Itulah kalau cikgu nak buat untuk murid-murid tak payah tick pun tak apa sebab pun murid boleh menggunakan ID lima masing-masing. Jadi saya dekat sini gunakan ID personal saya. So saya akan create. So dia akan terus ada chat lah. So dekat sini bila kita masukkan chat, Assalamualaikum. Okay, so kita akan terus. Apa kelebihannya dekat sini, cikgu kat sini, ya sama je lah macam Telegram. Kita boleh upload file ke daripada Google Drive, video ke kita boleh gunakan. So dan semua file-file yang dah upload kat sini cikgu boleh check secara dia dah susun dekat sini nantilah. Kalau cikgu ada masukkan PowerPoint, cikgu boleh susun dekat sini. Sebagai contoh kalau saya nak masukkan satu file contoh PowerPoint, tak ada PowerPoint kat sini Okay, bila cikgu masukkan contohnya satu PowerPoint, dia dekat situ automatik orang yang terima tu dalam chat tu dia akan boleh klik terus, dia akan ada preview kat sini. So diorang boleh edit, diorang boleh respon lah kepada file yang cikgu dah gunakan. Jadi dia lebih boleh terus respon lah. Kalau dekat Telegram tu kita kena buka dulu dan kita kena save, kita kena hantar balik. Tapi dekat sini kita boleh terus edit lah apa file yang diberi oleh orang lain tu. Okay, itu adalah sedikit sebanyak mengenai Google Chat. Saya rasa cikgu pun lebih prefer kepada Telegram dan juga WhatsApp untuk chat tapi ini adalah sebahagian daripada ekosistem untuk Google Workspace. Jadi cikgu ada beberapa pertanyaan tak mengenai Google Chat? Kalau guna ni phone tak berat. Yes. Kalau guna ni memang digunakan kita punya ni je lah. Tapi dia sebab dia dalam cloud je kan. Jadi tak adalah berat sangat phone kita. Kalau kita guna Telegram, kita guna WhatsApp, automatik kita akan save semua file tu dalam phone kita. Okay, ada apa-apa pertanyaan untuk chat? Berapa orang maksimum boleh masuk? Maksudnya dekat sini cikgu boleh add people, cikgu boleh masukkan seramai yang mungkin. Dia boleh masuk bot juga kalau contohnya yang diorang tunjuk hari tu bot untuk meeting semua boleh. Tapi dia kena add one by one lah. Dia tak boleh cikgu kita letak koma tu, kita tak boleh. So cikgu enter satu nama, contohnya cikgu letak Cik Mat ke. So kita kena klik satu-satu. Dia tak boleh buat sekali sebandar yang ramai. Okay. Grup tu boleh simpan tak untuk akan datang. Maksudnya akan datang tu, maksudnya grup tu still akan ada kecuali kalau kita delete lah grup tu. Kalau kita delete grup tu nanti dia takkan ada lah dah.
Betul. Space ni boleh ganti WhatsApp lah. Tapi dia punya ni lah sebab apa itu yang kita kena maklumkan kepada guru-guru. Sebab apa cikgu kita sendiri dah biasa dengan platform-platform WhatsApp, Telegram semua. Jadi kita nak ubah tu makan masa lah. Okay, sebab apa kita kena maklumkan kepada cikgu. Cikgu kena biasa. Barulah grup tu akan meriah. Okay, sebab apa Google Chat ni pun dia ada apps dia. So kita boleh download, kita boleh terus buka. Okay, ada apa-apa lagi pertanyaan cikgu mengenai Google Chat? Boleh cikgu. Cikgu kita boleh download dia punya software, dia memang akan ada. Kalau kat desktop ke untuk Android ke memang ada. So kita cuma download dia, nanti kita akan install je dekat device kita. So cikgu bila klik tu terus buka kepada chat tu lah. Sama macam Telegram. Okay. Ada lagi apa-apa soalan untuk Google Chat? Okay, kalau tak ada saya teruskan dengan topik seterusnya yang topik berat sikit lah lepas ni. Iaitu mengenai Google Classroom. Jadi saya mohon kalau ada sebarang pendapat ataupun info tambahan cikgu boleh juga dalam Gmail pun boleh. Tapi kita nak buka Gmail tu nanti dia jadi apps tu dalam apps. Kalau ada Google Chat boleh terus klik Google Chat. Okay. Jadi kalau kita tak ada apa-apa pertanyaan lagi, kita teruskan dengan Google Classroom. Jadi untuk Google Classroom ni kalau cikgu ada sebarang pendapat ataupun info tambahan, cikgu boleh kemukakan sebab saya pun takut apa yang saya present kejap lagi saya terlepas pandang. Okay, jadi saya akan tunjukkan contoh saya gunakan saya punya sekolah punya GC lah. Okay, ini adalah GC sekolah saya dan saya akan gunakan GC personal saya untuk tunjukkan contoh. Okay, so dekat sini saya pasti cikgu pun dah ramai yang tahu. Okay, cuma kita ulang balik kepada cikgu yang baru, mungkin yang masih lagi tak tahu ataupun masih lagi baru dalam D5 ni. Okay, jadi yang pertama sekali bila kita dah login menggunakan Classroom, kita hanya boleh gunakan ID D5 lah. Sebab apa ada murid yang tak boleh masuk, nanti kita akan bincang pasal tu. Okay, yang pertama sekali kita boleh create ataupun join class. Kalau kita join class, kita kena ada kod dia. And then untuk create, okay, cikgu boleh create, kita akan contoh create satu kelas lah. Contohnya kita bagi nama kelas contoh. Okay, subjek itu semua cikgu terpulang lah cikgu nak letak ke tidak. Okay, saya akan create dan dia akan terus ada dekat dalam cikgu punya dashboard ni. Okay, so dia akan buka. So dekat dalam kelas ni, dia akan ada beberapa tab lah dekat atas. Okay, stream ni kita akan buat announcement. Kalau cikgu nak letak announcement apa-apa, cikgu boleh letak. Untuk setting dia, cikgu boleh set je untuk kalau cikgu student can post and comment ni maksudnya murid pun boleh post kat situ. So cikgu boleh pilih lah setting mana cikgu yang nak. Untuk student boleh comment saja ke ataupun only teachers can post and comment ke, pulang pada cikgu. Okay, dekat sini juga ada invitation link. Okay, saya akan tunjukkan apa guna invitation link. Ada class code. Ni kalau display cikgu nak tunjuk kat murid, bolehlah tunjuk nak besar-besar ke. Kalau cikgu ada tengah mengajar dalam kelas ke, boleh tunjuk kat murid. Okay, so dekat sini ada dua cara untuk kita buat, ada tiga cara lah untuk invite murid datang masuk ke classroom tu. Okay, contohnya macam sekarang ni kita masih lagi kosong sebab ni group contoh. Okay, teacher, of course lah kita yang create ni kita akan jadi teachers lah. Okay, yang pertama sekali kita nak tengok macam mana kita nak invite teachers. Okay, untuk invite teachers ni kita tak boleh gunakan link group tu ya.
link yang kita dapat di sini kita tak boleh. Kalau kita bagi link ni, automatic orang yang accept tu, yang klik join tu dia akan masuk dalam bawah student. Jadi untuk invite teachers ni cikgu kena buat secara manual lah. So cikgu kena type, contohnya cikgu type nama cikgu yang ada, saya ambil nama cikgu Cik Mat lah. Okay, so kita hantar and then kita invite. So nanti Cik Mat akan, bila Cik Mat buka dia punya Google Classroom, dia akan dapat invitation tu. Okay, dan dekat sini nama Cikgu Cik Mat ni masih lagi belum di highlight, maksudnya dia belum lagi accept invitation kita ni. So once dia dah accept, nanti dia akan jadi macam ni lah, highlighted punya nama. Kalau dah ada contact tu boleh masuk terus. Okay, untuk kalau student pula, okay, kalau student cikgu boleh buat kalau dah ada contact tu boleh automatic terus masuk, ataupun cikgu boleh gunakan invitation link ni. Okay, cikgu, kalau mengikutkan sekolah saya, memang saya akan senaraikan semua invitation link. Sebab apa? Untuk sekolah saya kejap sebab sekolah saya menyusun mengikut kelas. Okay, dia terpulang kepada cikgu. Ada sekolah yang susun, yang buka kelas menggunakan subjek. Okay, terpulang kepada kesesuaian cikgu lah. Sebab apa, kami menggunakan kelas supaya semua guru berada dalam satu kelas. Jadi ada kelebihan dia, ada kekurangan dia jugalah. Okay, so kalau contohnya macam kelas tadi. Okay, so bila cikgu dah bila murid dah klik kepada link tu, automatik dia akan masuk kepada bawah student ni lah. Kalau cikgu invite dia, contohnya saya invite diri saya sendiri, okay, nanti dia akan dapat invitation. Contohnya cikgu boleh tengok kat sini ni saya punya GC. So dia akan dapat dekat class card dia, okay, kelas contoh ni. So untuk dia masuk, dia kena klik join. Okay, kalau kena klik join baru dia akan masuk dekat situ. Kalau cikgu tak bagi link tu, cikgu boleh bagi kod juga. Okay, kod yang kita guna tadi ni. So boleh kan kita serahkan kepada murid-murid kelas kita, masuk bagi kod tu. So murid tu nanti dia boleh terus join kelas, masukkan kelas kod kat situ. Automatik dia akan masuk kat situ lah. So ada banyak cara lah. So macam ni saya akan klik join dan automatik saya akan ada di bawah student. Okay, nama saya pun dah berada di bawah student. Okay, so dah ada seorang murid dekat dalam ni. Itu sikit sebanyak lah. Jadi dekat sini saya nak selitkan juga mengenai penggunaan account CM, Content Manager. Jadi dekat sini masa inilah kita nak gunakan account CM tu. Sebab apa? Untuk create kelas-kelas ni, digalakkan cikgu menggunakan account CM tu berdasarkan bidang masing-masing lah. Sebab apa, nanti rakan jaya yang lain akan terangkan bagaimana kita nak gunakan account CM tu. Tapi kenapa kita kena gunakan account CM dekat sini? Sebab apa? Apabila guru yang memegang account tu berpindah, bermakna account tu still akan berada dalam kita punya Google Classroom. Tetapi kalau dia gunakan personal account dia, dia akan membawa sekali semua maklumat-maklumat dia pergi ke sekolah lain. Jadi susahlah nanti. That's why kita kena gunakan account CM tu. So account CM tu akan dibagi, adalah pentadbir, guru data akan menggunakan. Tapi account CM tu hanya boleh diserahkan kepada seorang. Maksudnya seorang je akan menggunakan. Jadi dekat sini saya menggunakan account sekolah, tapi tak ada masalah lah sebab sekolah tak akan berpindah. Okay, so kat account sekolah ni bila ada account CM ataupun account sekolah yang kita gunakan untuk membuat kelas ni, jadi kita boleh delete ataupun buang kelas ni bila kita dah tak digunakan. Okay, cara untuk delete tu kita kena letakkan dulu kelas ni dekat archive.
Contohnya, contohnya kalau cikgu nak delete kelas ni, kita boleh letakkan dia dekat archive. Bila dah masuk dekat archive tu, cikgu boleh terus pergi dekat menu tepi ni, pergi bawah sekali, pergi ke archive ni. So dekat sini cikgu boleh delete. Kalau cikgu menggunakan akaun lain, bermaksud cikgu yang berada dalam kelas tersebut, contohnya mana tadi kelas contoh tadi? Saya tak jumpa dah. Kelas contoh ni, cikgu yang di-invite ataupun co-teacher dekat sini, dia tak boleh nak delete kelas ni. Sebab apa? Yang create sahaja yang boleh delete. So that's why kita kena gunakan akaun sekolah ataupun akaun CM tu untuk delete. Bila cikgu tu dah pindah nanti, dia akan jadi masalah lah. Sebab apa cikgu tu, contohnya cikgu macam Cik Muhammad yang create kelas ni, jadi bila dia dah pindah, dia akan tinggalkan terus kelas ni kat sini. Itu lebih sedikit lah maklumat tentang teachers and student. And then untuk teacher ni, untuk teacher, untuk sebuah kelas, teacher ni selalunya kita dia punya kuota selalunya dalam 20 orang. Kalau contohnya cikgu nak invite cikgu lain, boleh invite. Kita boleh invite cikgu lain. Ada kelas tadi. Tak ada kelas contoh tadi kita gunakan. So kalau cikgu nak invite cikgu, boleh invite kita boleh letak banyak-banyak, tetapi dalam satu kelas hanya ada limit pada 20 orang. Jadi bila dah 20 orang tu, bila cikgu lain yang accept invitation tu, dia akan ada problem. Jadi apa yang cikgu perlu lakukan, cikgu kena check balik mana cikgu yang dah pindah ke ataupun yang dah bertukar tak mengajar lagi kelas tu, cikgu boleh remove lah supaya cikgu yang baru tu boleh masuk dalam bawah teacher ni. So dekat sini juga kat student cikgu boleh invite guardian. Saya tak pasti sama ada cikgu yang guna ke tidak. So kita boleh invite guardian lah, kita letakkan email ibu bapa mereka, so mereka boleh review apa pencapaian anak-anak. Bila kita klik nama tu, dah akan ada lah keluar pencapaian anak-anak, dia punya latihan, task, berapa markah semua. Setakat tu ada apa-apa pertanyaan ke? Itu saya pun tak tengok dekat ni sebab saya tengok dekat tu tadi. Memang 20 orang seperti yang saya kata tadi. Kalau cikgu nak tambah, cikgu kena check balik lah. Cikgu boleh remove cikgu yang tak mengajar kelas tu, and then baru orang yang di-invite tu boleh accept. Kalau tidak, dia akan keluar masalah apa, please contact your admin macam mana tak, lebih kurang macam tu lah. So sekarang dekat sini cikgu boleh letak announcement lah mana cikgu nak. And then dekat marks ni, ni bila kita dah set classwork nanti, kita dah graded, baru dah akan keluar marks. Cikgu boleh tengok refer kat situ lah. Untuk kita buat classwork, mana kelas contoh saya tadi saya tak save Saya tak save tadi, tapi saya gunakan ni lah. Untuk classwork. Untuk classwork, cikgu kita boleh buat, ni kita dah buat dah untuk pendigitalan itu, ni contohlah. Tapi yang kita kita masukkan ni adalah material. Dia ada beberapa lagi option dekat situ. Kita boleh guna assignment, kita boleh guna quiz, kita boleh guna question, and then 3 ni kita boleh ada grading cikgu boleh bagi markah dekat murid. Untuk material ni hanyalah untuk kita kongsikan bahan sahaja. Dan juga kat sini cikgu boleh letak topik lah di bawah kat sini. Dekat bawah ni topik, cikgu gunakan, bila klik topik ni, dia akan jadi keluar topik baru. Cikgu Nur Husna.
Cikgu Syam, saya nak tanya sikit untuk patah balik sebelum masuk yang ni. Ada kes dekat sekolah saya, ada cikgu cakap masa dia buat kelas, Ya. untuk kelas tu kan dia guna bagi Gmeet, link Gmeet tu, Meet tu, bila student nak masuk yang pakai ID MOE pun dia kena cikgu kena accept. Maksudnya dia tak boleh terus masuk macam seperti sebelum ini. Okey. Tapi bila dia setting untuk semua ID boleh masuk kan, penat jugalah dia kena admit kan. Kalau ID dia 5 pun kena admit. Ke sebab apa macam tu? Kalau dia setting nanti semua ID boleh masuk. Sebab selalunya kalau kita menggunakan link Gmeet kat sini ni, yang dekat pada Google Classroom, sepatutnya dia automatic masuk tau. Dia sepatutnya sebelum ni dia memang automatic masuk. Kalau bagi link Gmeet, tapi bila yang terkini yang terbaru, saya tak dia test hari tu dengan murid dia sebelum waktu PDPR tu, dia kata memang murid-murid yang guna ID dia 5 pun dia kena admit. ID yang tak MOE lagi lah kena admit kan. So saya cuma suggest kat dia hanya menggunakan itulah cara buat link Gmeet guna Google Calendar ataupun yang Cikgu Vijay ajar tadi itulah link Gmeet. Yang tu je lah, saya tak pasti kenapa. Sebab memang pasti murid-murid menggunakan ID ada 5 tu Pasti. Sebab memang bila saya baca dekat chat kat cikgu tak boleh masuk. Bila lepas tu budak-budak cakap cikgu sini pakai ID dia 5 tapi memang tak boleh masuk. Dia dalam sebelum dia ni lah dia update terkini ni. Tapi bila dia setting untuk semua boleh masuk, memang semua ID boleh masuk lah. Semua ID boleh masuk. Semua ID boleh masuk. MOE pun masuk macam tu. So dia tak boleh admit. Saya tak tahu pastilah sebab apa. Memang sepatutnya kalau kita gunakan link dari Google Classroom tu automatic memang sepatutnya boleh masuk kan? Sebelum tu memang ada siapa-siapa ada siapa boleh bagi respon? Okey. Cikgu Nazimi. Ada mengalami masalah yang sama? Ada penyelesaian? Assalamualaikum Cikgu Syam dan juga cikgu yang bertanya tadi berkaitan dengan akses untuk student yang masih menggunakan lagi email delima tu tapi tak boleh masuk tanpa akses. Okey, cuba masuk pada bahagian Meet tu, bahagian manage Meet link tu. Audit Meet link tu dia kena audit lah sebab host. Sebab guru jadi host dan murid mesti buat secara automatik. Jadi situ upgrade link lah. Jadi ada titik 3 tu dekat Meet tu, tengok bahagian manage Meet link. Kat situ ada dia punya cara-cara nak bagi automatik murid boleh masuk. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nazimi. Tu ada sikitlah penjelasan. Dan di kat sini Cikgu Muhammad Adlan, dia ada berkata yes, Google Classroom link yang kita berikan kat sini hanyalah untuk ahli dalam kelas tersebut. Mungkin Cikgu Husna tadi, mungkin murid dari kelas lain yang ingin join tu kot. Okey. Saya semak balik yang tu sebab saya rasa cikgu tu cakap memang dia buat grup subjek dia dan dia memang pasti murid dia masuk dalam tu lah. Tapi tak apa, saya tanya balik cikgu tersebut macam mana. Sebab dia buat grup subjek, dia grup kelas pun ada tapi sebab dia dah gabung kelas kan. Jadi jadi saya tanya balik cikgu balik. Terima kasih. Mungkin dia berada di luar kelas tu lah. Cikgu Vijay. Okey, Cikgu Syam, yang ni saya nak tambah sikit. Okey, berkenaan murid tak dapat masuk dalam link yang cikgu bagi itu, walaupun dia guna email D5, sebenarnya mereka perlu update dia punya software dalam handphone. Kalau mereka guna handphone Android, dia perlu update dan device policy tu mesti ada. Dan budak itu juga kena set password ataupun pattern lock dalam itu. Sebab masalah yang sama kita pernah bincang dalam
grup ICT juga perkara ni dah lama dah kita bincang dalam itu. Mungkin cikgu lepas pandang ke apa, kita ada murid, cikgu bagi cadangan kepada murid itu untuk update device policy, ataupun ada juga Android yang belum ada device policy tu, budak tu tak boleh masuk guna email D5 walaupun budak itu sudah add account dalam Google Meet ataupun Google Classroom itu. Okey, jadi mereka perlu first dia kena check device policy itu ada atau tidak. Kalau ada, budak tu kena update. Kalau tak ada pattern lock ataupun screen lock ataupun set password, mesti kena set dalam Android itu. Kalau tak ada pun mungkin akan hadapi masalah untuk masuk Gmeet ataupun Google Classroom. Okey, yang kalau memanglah ini perkara biasa yang akan ada dalam kalangan murid. Sebab sekolah saya pun saya banyak alami ini. So bila saya minta mereka update device policy ataupun set pattern lock, masalah itu sudah selesai. Walaupun lepas set itu kalau masih belum selesai, mereka perlu delete account MOE itu dan add semula. Itu saja caranya. Very easy. Okey, terima kasih Cikgu Vijay. Saya harap penerangan tu jelas Sebab apa kita mungkin murid tu tak setkan dia punya ID D5 tu betul-betul dalam device dia. So cara dia, cuba set lock screen dulu bila kita nak tambah akaun ID D5 dalam kita punya device. Okay, outdated Meet link pun mungkin juga. Tapi kalau outdated ni mungkin semua murid tak boleh masuk kan. Tapi ni certain murid je yang tak boleh masuk. Sebab apa masalah ni pun kita hadapi juga untuk Google Classroom ni. Sebab apa untuk kelas saya sepanjang PDPR ramai murid yang tak boleh tak masuk lagi dalam jadi student saya dalam kelas. Kalau dalam 30 orang mungkin dalam belas-belas je. Sebab apa mereka rasa mereka tak boleh nak masuk. Bila itu cannot join lah apalah. Tapi sebenarnya masalahnya adalah dia punya Google policy tadi lah. So boleh suruh mereka add balik account mereka tapi setkan dulu lock screen dalam device. Terutamanya untuk phone lah. Tapi untuk laptop saya rasa untuk PC memang tak ada masalah. Kebanyakan masalah ni hanyalah untuk device yang menggunakan phone. Okay, jelas ni cikgu? Okay, jelas ya? Okay, saya teruskan tadi. Saya lepaskan balik. Oh, cikgu tu dah masuk Google Meet. Saya tak masuk lagi Google Meet tadi sebenarnya. Tak apa, sedikit sebanyak kita dah terangkan lah. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada classwork. Bagi contoh tadi, kita akan create satu classwork dekat sini. Sebab apa saya pasti ramai juga cikgu yang menggunakan platform ni untuk bagikan assignment ataupun bagi markah kat murid. Sebab apa ada yang bagi luar daripada Google Classroom ni. Sebagai saya lebih suka menggunakan platform GC ni. Contohnya untuk kelas saya, untuk bahasa Inggeris saya susun setiap minggu. So pada murid yang tak sempat untuk join kelas secara bersemuka, diorang boleh klik kat sini, diorang boleh tengok material apa yang saya tinggalkan. Okay, kehadiran, PowerPoint ataupun video-video rakaman Google Meet. So that's why saya lebih prefer untuk menggunakan Google Classroom. Okay, sekarang kita akan tengok macam mana kita nak create assignment. Okay, contohnya, okay, assignment dekat sini. Okay, cikgu boleh letak title. Okay, kita letak title dan cikgu boleh bagi arahan lah. Sila sediakan kalau cikgu tulis apa arahan cikgu nak murid hantar melalui Google Slide ke ataupun PowerPoint. So terpulang pada cikgu. And then cikgu boleh set kepada nak assign kepada siapa. Okay, so ada banyak kelas. So cikgu boleh buat untuk multiple kelas lah. Sebagai contohnya saya masukkan tadi dalam pengurusan digital. Okay, and then kalau untuk semua student cikgu boleh klik all student. Tapi kalau untuk certain student ni cikgu boleh klik lah seorang saja. Okay, sebagai contoh ni saya ambil seorang student. Untuk all student memang ada seorang lah. Okay, point kat sini cikgu boleh set lah berapa maksimum point cikgu nak bagi untuk
tugasan ni. And then due date ni cikgu boleh set. So due date ni cikgu boleh set lah dekat kalender ni, mana cikgu nak letak, contohnya besok. Okay, time pun optional, kalau cikgu tak nak letak pun tak apa. Okay. And then kita ada satu option kat sini, check plagiarism ni. So dekat sini cikgu boleh check kerja murid sama ada dia ada menggunakan contohnya macam cikgu mengajar abang dia tahun ni, cikgu bagikan latihan yang sama, dan tahun depan cikgu ajar adik dia juga, cikgu bagi latihan yang sama. Okay, kalau dia menggunakan abang dia punya latihan, maksudnya dekat sini dia boleh check lah. So dekat sini check plagiarism. Dekat sini kita boleh unlimited, tak silap saya unlimited pages. Kalau yang dulu kita boleh check up to 5, ni je sebenarnya 5 je boleh check, tapi ni kita boleh check unlimited lah untuk feature yang baru ni. Okay, and then cikgu boleh masukkan rubrik. Okay, rubrik ni pulang pada cikgu lah. Cikgu boleh masukkan sendiri apa kriteria dia, berapa markah dia. So nanti murid boleh boleh refer lah dekat sini. Rubrik ni kalau kita nak buat memang akan panjang lah. Selalunya kita akan gunakan kita punya DSKP tu ke. Okay, untuk kesesuaian cikgu. Okay. Kemudian bila cikgu dah tu, cikgu boleh set dekat topik mana. Contohnya kalau saya ada subjek tadi, topik tu kan saya letak subjek, kita letakkan dekat subjek sains contohnya. So kalau kat bahan ni yang ada dalam topik dalam ni lah pengurusan digital ni. So kita pilihkan topik tu. Kalau tidak, kalau cikgu tak ada topik, dia akan berada di luar lah. Okay, kita akan assign, cuba test. Okay, sepatutnya, saya tak set lagi. Okay, classwork tadi. Edit, okay, saya assign balik Student, dia tak keluar all student saya tak masuk lagi. Okay, so kalau kita assign, okay dia dah assign dekat, okay. So bila cikgu dah assign dekat student, so dekat page murid nanti, ni page saya lah. So dia akan ada dekat sini. So dia ada tulislah due November 27. So murid akan buka, so dia akan view assignment. So dekat sini terpulang lah kalau cikgu bagi arahan apa yang nak kena buat tadi. Contohnya kalau murid tu nak hantar kerja dia, okay, contohnya cikgu dia boleh hantar. Kalau macam cikgu suruh murid menggunakan PowerPoint, so dia buat PowerPoint menggunakan komputer, so dia boleh send file je. Ataupun dia boleh terus buat automatic terus slide dekat sini. Okay, so bila murid nak buat tu, dia akan creating kat sini. Okay, nanti murid nak buat tu, dia terus buka. Okay, murid akan buat kerja rumah dia. Contohnya kerja rumah. Okay, dia dah siapkan PowerPoint dia semua. Cikgu dah tu. Kemudian dia dah boleh turn in. So bila dia turn in tu, nanti cikgu akan dapat. So terpulanglah kepada murid. Mungkin ada yang dah buat PowerPoint dari itu, dia boleh upload file saja. So terpulang kepada apa tugasan yang cikgu bagilah. So bila once dia turn in, once murid tu dah turn in dia punya assignment ni, okay, automatic ownership untuk kerja dia ni akan jadi milik cikgu lah. So murid hanya boleh view saja selepas tu. Okay. So dia dah tak boleh nak edit dah. So kalau cikgu murid rasa nak ada buat perubahan, dia boleh submit balik. So dekat cikgu punya tu akan ditulis kat situ seorang dah hantar. Okay, kita tengok. Okay, handed A. Okay, Muhammad Syamirul dah handed A. So kita buka. Dekat sini cikgu akan grade lah dia punya kerja rumah. So apa hasil yang dia
buat tadi, semua cikgu boleh tengok dekat sini. Cikgu boleh letak komen. Okay. Cikgu boleh letak komen dekat situ. Okay, cikgu boleh bagi markah, berapa markah cikgu bagi. Contohnya cikgu letaklah 50 ataupun cikgu letak komen, syabas. Okay. Okay, and then cikgu post dan komen cikgu ni lah. So, bila cikgu dah siap ni, cikgu boleh return terus kat dia. Okay, cikgu return kan dia. So, bila dah return, nanti murid akan terima lah. Okay, so dekat sini cikgu dah boleh tengok yang cikgu dah tanda dan ada markah dekat situ. So, yang Cik Muhammad nanti dia belum hantar lagi. Okay, dia belum buat lagi. Okay, so cikgu boleh tengok dekat sini. Okay, itu untuk murid dia akan dapat bila dia dah buka nanti cikgu dah return, dia akan dapat markah lah. Ini untuk assignment. Kalau cikgu ada bagi tugasan untuk diorang buat lah. Tapi kita ada satu lagi, iaitu quiz assignment. Asyik. Quiz assignment ni benda yang sama juga. Cuma dia akan automatic bagi kita blank Google Form kat sini. So cikgu boleh create cikgu punya Google Form. Okay, cikgu klik, cikgu akan create Google Form cikgu, soalan-soalan cikgu nak buat. Okay, markah semua. Okay, kalau saya tunjuk kat sini kan jadi panjang jugalah. Okay, cikgu dah siap nanti. So, cikgu akan assign lah kat murid mana, sama juga. And then cikgu assign je. So, assign kat murid, murid akan buka nanti dia akan siapkan Google Form tu. Okay, bila Google Form tu dah siap, dia automatic markah akan ni lah, dia akan grading siap-siap. Jadi cikgu tak perlu nak ni, cikgu boleh terus grade saja. Import grade dia. So nanti automatic markah tu akan keluar. Tak perlu cikgu buat macam tadi kita bagi 50 markah, betul tak? So apa untuk Google Form memang dia dah ada siap-siap markah. Okey. Okey, itu mengenai untuk assignment lah. Kalau cikgu ada apa-apa nak bagi dekat murid. Untuk mengenai assignment ataupun bagi kerja tugasan kat murid ni, ada apa-apa pertanyaan tak cikgu? Okey. Boleh. Boleh, memang guna phone pun senang juga. Ada tak exercise yang boleh guru-guru melanda dan beri markah assignment? Itulah kekurangan macam kalau kita nak contohnya kalau murid nak hantar karangan, okey kat situ kalau nak tanda memang kita kena guna ni lah. Memang tak boleh nak tandakan kita punya pembetulan kat situ, kita hanya boleh bagi markah saja. Tapi kalau cikgu rajin, cikgu boleh download dulu, cikgu boleh edit kalau macam gambar ke apa ke, ataupun latihan yang cikgu scan ke, okay, cikgu boleh tanda dulu and then cikgu boleh return balik dekat murid. Itu lecehnya lah kalau kita menggunakan platform online ni untuk hantar kerja ni. Okay. Ada lagi. Please contact Malaysia. Please contact Malaysia. Okay. Okay, setakat tu ada pertanyaan tak cikgu? Untuk classwork. Sebab apa pengurusan, walaupun kita dah habis PDPR ni, pengurusan untuk GC ni mungkin kita akan teruskan lagi sebab selepas ni memang kita akan menjalankan sistem pendigitalan untuk filing. Jadi ni sebagai contoh yang kita dah buat hari tu pada bulan awal tahun hari tu kita dah create file pengurusan digital learning. So untuk panitia, untuk sebarang portfolio nanti semua kita akan buatkan satu file macam ni. Jadi cikgu perlu alert lah kepada semua cikgu nanti, dia perlu alert macam mana kita nak organize, macam ni kita nak create test ke ataupun kita nak upload material ke. So sepatutnya cikgu kena tahulah. And then bila dekat sini dekat marks ni cikgu akan keluar berapa markah dia akan keluarkan analisis untuk setiap test.
yang dilaksanakan dalam kelas tu. Okey, macam kelas ni tadi baru satu test dan satu je yang dah marking, 50 per yang checkmark dia belum hantar, so tak boleh nak marking lagi. So cikgu boleh check lah dekat sini. Nanti dia akan ada average markah murid, siapa yang hantar, siapa yang tak hantar, so kita boleh check. Yang ni kita kebanyakan sekolah menggunakan untuk penghantaran ERPH. Kalau tak silap saya. Ada apa-apa pertanyaan mengenai pengurusan untuk classwork ni? Tak ada ya? Okey, selain daripada itu, dekat sini, dekat dashboard dia, kalau murid buka nanti atau cikgu buka, ada upcoming due assignment. So dia boleh view lah kat sini. Apa yang dia takut terlepas ke, tak adalah dia perlu check satu-satu dekat classwork tu. So apa yang perlu hantar, sebab apa bila cikgu set due date tu, maksudnya dia akan keluar dekat sini lah. Dia akan bagi reminder dekat murid. Okey, selain daripada itu, untuk pengurusan Google Classroom, apa lagi yang saya tak sentuh ya? So saya rasa tak ada lagi apa-apa pertanyaan cikgu mengenai Google Classroom yang cikgu perlu tahu ke? Boleh gunakan tablet. Yes, untuk conteng senang. Okey. Satu lagi cikgu ini untuk masalah yang terbaru baru-baru ni, untuk contohnya seperti untuk hantar ERPH. Bila cikgu hantar turn in tu, bila cikgu buat ERPH melalui Google Drive ini melalui Google Drive. So tiba-tiba automatic dalam Google Drive cikgu, file tu dia jadi shortcut. Okay, maksudnya ownership untuk file tu dah bukan milik cikgu. Itu sebab cikgu dah turn in cikgu punya ERPH tu. Tapi kalau cikgu upload file tu dari laptop ataupun cikgu browse pada laptop, benda tu tak akan terjadi. Tapi ini terjadi sekiranya file ERPH cikgu tu berada dalam Google Drive. So maksudnya ownership tu akan berubah. So bila once cikgu dah turn in, maksudnya dia akan jadi shortcut. So ownership untuk tu cikgu dah tak ada. Okay, jadi untuk mengelakkan masalah tu mengganggu cikgu, sebelum cikgu turn in tu, bolehlah cikgu siap-siap make a copy satu untuk next week pula. Contohnya macam tu lah. So cikgu make a copy untuk next week je pula. So bila cikgu dah turn in, itu cikgu tak perlu dah, nanti bila cikgu nak buka balik, baru nak make a copy, dah tak boleh. Sebab apa, cikgu hanya boleh view saja file ERPH minggu yang cikgu dah hantar tu. Okay, so ada beberapa orang cikgu lah yang menyatakan masalah tu. Kalau kat sekolah saya ada 2-3 orang. Yang lain tu saya rasa tak alami masalah tu, so tak ada masalah. Tapi saya pasti ada juga cikgu-cikgu di sekolah cikgu yang alami masalah yang sama. Okey, untuk Google Classroom, ada lagi tak apa-apa pertanyaan, perkongsian daripada rakan-rakan guru semua? Mungkin ada benda-benda lain yang cikgu boleh share kan? Dekat Q&A, ada tanya ke? Tak ada. Dekat komen, ada cikgu nak tanya apa-apa? Ada cikgu Okey, kalau tak ada, saya rasa itu saja untuk tajuk Google Classroom. Cuma kita, saya maklumkan sekali lagi untuk penggunaan Google Classroom ni, walaupun kita punya PDPR berkemungkinan akan tak ada lagi lepas ni, kita tak tahu. Tapi Google Classroom ni still kita akan gunakan untuk pendigitalan, untuk filing panitia ke ataupun portfolio HAM ke, kurikulum ke. Jadi still cikgu kena ambil tahu jugalah. Dan saya harapkan cikgu boleh sampaikan kepada guru-guru yang berada di sekolah.
Jadi itu saja untuk bahagian mail management, Google Chat dan juga Google Classroom. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, Cikgu Jamilah Hani. Terima kasih.